ta'limul muta'allim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Perenggan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi dihikayatkan daripada imam kita, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-ilmu, bahawasanya berkata ia Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu ilmani, ilmul fiqhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdani wa ma wara'a dhalika bulghatu majlisin. Artinya, arti perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bermula jenis ilmu itu dua sahaja. Kata Imam Syafi'i, ilmu tu ada dua sahaja. Yang pertamanya ilmu fiqh, yang mana ataupun dipanggil ilmu syariat, ilmu fiqh. Yang mana peranan ilmu fiqh ni bagi membaikkan agama-agama, nak memperbaiki agama. Apa maksud agama? Peraturan, undang-undang yang datang daripada Allah. Jadi nak memperbaiki tata cara beribadat, nak memperbaiki tata cara beribadat, nak baiki solat, nak baiki puasa, dan sebagainya. Nak mengetahui pantang larang, syarat rukun, sah batal ibadat, syarat-syarat ibadat, rukun-rukun ibadat, perkara yang membatalkan ibadat, itu di dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh untuk kita mengetahui halal haram, itu dalam ilmu fiqh, ilmu fiqh, ilmu syariat. Kemudian kedua daripada dua, ilmu bomoh. Ilmu bomoh ni mana? Ilmu perubatan. Ilmu perubatan bagi membaikkan tubuh-tubuh badan. Ilmu perubatan, ilmu perubatan zahir ataupun ilmu perubatan batin. Perubatan zahir ataupun perubatan batin, perubatan hati. Kalau tubuh badan kita zahir ni sakit, kena diusahakan cari ubat. Kalau hati kita berpenyakit juga, lebih-lebih lagi wajib mencari ubat. Wajib cari ubat bagi penyakit-penyakit hati. Dan yang lain daripadanya itu, daripada dua ilmu ni, perhiasan majlis juga. Mana ilmu yang lain-lain tu perhias, yang utamanya tadi itulah. Itu menurut Al-Imam Syafi'i. Baik, definisi ilmu, pengenalan ilmu, dan ada pun mentafsirkan mahiyah ilmu. Kelakuan-kelakuan ilmu dan hakikatnya itu, maka iaitu satu sifat yang nyatalah dan teranglah dengan dia bagi yang mempunyai ilmu tadi, oleh perkara-perkara yang disebutkan. Dan bermula ilmu fiqh itu mengetahuikan yang halus-halus daripada ilmu. Sebab tu ilmu fiqh ni luas.
Ilmu fiqh ni luas. Macam-macam masalah timbul dalam fiqh. Macam-macam masalah timbul. Kadang-kadang masalah yang dihuraikan, yang dinyatakan hukumnya tu tak berlaku pun. Tapi ulama' fiqh dah siap buat dah hukum hakam. Benda tak berlaku. Tapi hukum dah ada. Hukum dah ada. Hukum dah ada. Hukum dah ada. Fiqh luas. Macam-macam masalah pelik-pelik dalam fiqh ni. Macam-macam masalah pelik-pelik masalah. Sebab itu kalau kita orang awam, kita ni ilmu fiqh ni bahagian mana yang kita nak kena belajar? Padahal ilmu fiqh tu luas ilmu fiqh, macam-macam. Jadi yang diwajibkan kita belajar yang mana? Yang diri kita terlibat di dalamnya. Apa yang kita libatkan di dalam apa? Solat, puasa, aurat, pergaulan, tu. Jadi apa yang kita terlibat, semua tu wajib kita belajar. Lebih-lebih lagi perkara yang wajib kita buat, itu lebih-lebih lagi wajib kita belajar. Wajib semayang, maka wajib kena belajar semayang. Wajib puasa, kita diwajibkan puasa, maka wajib belajar ilmu tentang puasa. Jadi apa sahaja diri kita terlibat, maka wajib dah kita belajar, supaya dapat kita pastikan yang kita buat tu betul seperti yang diperintahkan, supaya kita tak terjatuh dalam haram. Supaya kita tak terjatuh dalam haram. Jadi kena belajarlah buat tu fiqh ni. Kita tak boleh nak kata kamu kena belajar gini dia. Tengok kadang-kadang orang tu tak terlibat pun dengan benda tu. Jadi tengok diri masing-masing. Kalau orang bujang, dia tak payah belajar bab nikah kahwin. Bab tanggungjawab suami, dia tak payah belajar. Tanggungjawab isteri, dia tak payah belajar bab dia tak menikah, tak terlibat pun dengan diri dia. Tapi kalau dia belajar, hukumnya sunat. Tapi yang dah jadi laki, yang dah jadi bini, wajib mengaji supaya tahu tanggungjawab suami macam mana, tanggungjawab isteri macam mana. Orang yang tak terlibat, sunat sahaja belajar. Macam tu. Supaya dia tak terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Berkata Abu Hanifah, bermula ilmu fiqh itu mengetahuikan seorang akan barang yang hasil baginya daripada kebajikan, dan akan barang yang hasil atasnya daripada kejahatan. Itu kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata ilmu fiqh tu adalah satu ilmu yang kita belajar supaya kita dapat tahu apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang mendatangkan kebajikan, apa yang mendatangkan kemudaratan ataupun kejahatan. Bila kita belajar, kita boleh tahu halal haram. Halal makna kebajikan lah, kalau haram itu makna kejahatan lah. Macam-macam hukum ada dalam fiqh. Belajarlah fiqh. Ada kitab fiqh tebal-tebal, ada kitab fiqh nipih-nipih. Ngaji macam-macam boleh tahu, macam-macam hukum boleh dengar. Kalau belajar fiqh, macam-macam hukum boleh dengar, macam-macam masalah boleh dengar. Jadi bagi diri kita yang nak buat kebajikan, bagi kita yang nak buat kebajikan, dah memang bukan kata nak buat, memang kena buat lah. Kita ni dihidupkan oleh Allah supaya beribadat, kan? Berbuat baik, beribadat, buat baik. Jadi kita mesti kena tahu, mesti kita kena tahu cara nak buat baik tu macam mana, cara membuat sesuatu yang mendatangkan kebajikan bagi diri kita tu macam mana cara nak buat supaya kita dapat kebajikan. Jadi kerana kalau kita buat tanpa ada pengetahuan, kita tak akan dapat kebajikan.
Walaupun pada zahirnya nampak benda tu baik. Ni, contoh kita semayang. Baiklah semayang. Tapi kalau cara melaksanakan solat tadi tidak menempati seperti yang disuruh oleh Allah zahir ataupun batinnya, tak menempati syarat dan rukun zahir dan batin, maka solat kita tidak mendatangkan kebajikan, bahkan menjadi kemaksiat. Jadi maksiat. Sembahyang tu kalau saya solat dalam keadaan salah, jadi dosa. Faham tak tu? Solat tu, kalau saya buat dalam keadaan salah, tak cukup rukun saya solat juga. Rukunnya salah pun saya solat juga. Solat saya terbatal pun saya teruskan juga. Maka bukan kebajikan tu, itu jadi kemaksiat. Jadi maksiat. Boleh faham tak tu? Dia jadi maksiat tu. Semayang tu kalau tak kena cara, jadi maksiat semayang. Kita semayang, wuduk tak sah, wuduk tak betul, kita solat tak sah. Sebab syarat sah semayang mesti suci, betul? Tapi kita cara wuduk salah, tapi solat juga, maknanya sah ke tidak? Tak sah. Bila tak sah, kalau tak diulang balik dengan yang betul, maka dia jadi dosa lah, jadi maksiat lah semayang kita tu. Dia bukan dapat kebajikan tu, dapat kejahatan. Dapat kejahatan. Puasa pun macam tu. Ni tak lama nak puasa, wajib kita belajar bab puasa. Bila waktu nak niat, apa benda yang membatalkan puasa, kita mesti kena tahu. Wajib tahu. Benda yang membatalkan puasa, wajib tahu. Kenapa wajib kena tahu benda yang membatalkan puasa? Supaya boleh mengelakkan jangan buat benda tu. Kalau buat, nanti puasa batal. Ataupun kita buat, kita sedar, maknanya aku dah membuat benda yang membatalkan puasa, maknanya aku nanti dah jadi hutang dah, ada qada lah puasa. Tapi kalau tak tahu, kita langgar benda yang membatalkan puasa pun kita langgar, tapi sangkaan kita berpuasa. Waktu wajib kena belajar bab puasa. Niatnya bila, apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan pahala puasa. Kadang puasanya sah, tapi pahalanya dah batal. Dapat lapar, dahaga, haus je lah. Kebajikan tak dah? Tak dapat. Tu semua kena ada ilmu. Bila ada pengetahuan, kita tahu dah. Ready dah nak puasa, mana aku kena standby benda ni. Aku kena hati-hati daripada benda-benda macam ni. Kalau tak, nanti semayang puasa aku jadi batal, puasa aku tak sah, ataupun puasa aku dapat penat je. Jadi ngajilah bab puasa. Itu dalam fiqh lah. Dalam fiqh sana. Dan jangan kita ingat kebajikan semayang puasa ni. Kalau buat pasti dapat kebajikan. Siapa semayang pasti dapat kebajikan. Tengok dulu cara buat. Tengok dulu cara buatnya. Kalau salah cara buatnya, salah cara perlaksanaannya, dia bukan jadi kebajikan tapi jadi kejahatan. Padahal semayang tu, semayang tu boleh jadi kejahatan juga. Bila ngaji baru tahu. Macam tu ke? Macam tu lah. Kalau tak ngaji, beres lah, asalkan semayang tak sah. Kalau tak sah lah, kita tak sah lah, tak apalah. Kalau tak mengaji, bila mengaji baru tahu, kalau tak sah jadi kejahatan rupanya, jadi maksiat rupanya. Semayang tak sah ni maksiat. Jadi belajar, marilah ngaji. Belajarlah, pandai-pandailah buat jadual mengaji, jadual pengajian masing-masing. Kita tak boleh nak tetapkan waktu belajar, sebab lain orang, lain waktu dicari rezeki. Jadi masing-masing lah kena tetapkan waktu sendiri, tetapkan waktu masing-masing. Wajib mengaji, waktu wajib kita pilih sendiri. Bukan wajib mengaji lepas isyak, dah.
wajib mengaji. Waktu ikut kita. Bukan ikut kita tu ikut kalau ada masa lapang mengaji. Wah, kita pantang dengar ikut kita. Nanti masa free mengaji lah. Itu bukan. Itu ikut salah tu kalau macam tu. Bukan ikut kita maksud ikut bila-bila lah. Bukan. Ikutlah kalau yang kerja pagi, carilah waktu ngaji malam. Yang kerja malam, carilah waktu ngajinya siang. Ikut masing-masing lah. Bukan itu ikut kau lah. Maknanya nanti kan, kalau ikut nanti masih lapang saya datang lah. Bukan masuk macam tu. Benda wajib, ilmu wajib tak boleh tunggu masa lapang. Ilmu yang wajib, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, tak boleh mengaji di masa lapang. Wajib memberi waktu. Wajib melapangkan waktu. Wajib melapangkan waktu supaya boleh mengaji ilmu yang wajib. Kerana kalau tidak memberikan waktu, nescaya kita takkan dapat belajar ilmu yang wajib. Maka hukum membagikan waktu itu jadi wajib. Wajib memberikan waktu. Wajib melapangkan waktu. Apa maksud wajib? Mesti. Kalau tak buat berdosa. Kalau kita tak memberikan masa belajar ilmu yang wajib, berdosa. Dosa tak belajar yang wajib satu, dosa tak bagikan masa satu. Jadi masing-masing lah kena perwajibkan masa masing-masing lah. Jangan kata nanti masa lapang saya mengaji fardu ain. Tak boleh, salah tu. Nanti masa lapang saya mengaji tauhid. Tak boleh. Nanti kalau ada masa lapang saya ngaji tajwid lah. Sekarang ni saya punya Fatihah tunggang terbalik lagi. Nanti ada masa lapang saya ngaji. Tak boleh nanti masa lapang. Wajib melapangkan waktu. Lipat baju tak lipat baju. Lipat baju malam, siang ngaji. Lipat baju siang, malam ngaji. Macam tu. Tak peduli. Apa nama tu yang kat luar buku-buku apa? Niaga gula kapas malam, wajib ngaji siang. Niaga gula-gula kapas siang, wajib ngaji malam. Tak ada alasan nanti masa lapang saya ngaji. Ni saya berniaga ni. Nanti kalau ada masa lapang saya ngaji lah pada ain. Tak peduli. Tak peduli. Jual kitchen, jual cincin, tak peduli. Tak peduli. Wajib bagi masa. Wajib bagi masa. Bukan manti masa lapang. Salah tu. Tu fahaman sesat tu. Fahaman sesat tu. Nanti masa lapang belajar fardu ain tu fahaman sesat tu. Salah fahaman tu. Jangan ikut. Kalau ikut sesat kita pun tunggu masa lapang. Tak ada masa lapang lah. Lepas kerja kan keluar dengan anak bini pula. Pergi lepak-lepak, pergi makan, pergi tom yam, pergi pasar malam, pergi pantai. Sekarang jumpa kawan pula. Tadi dengan family, ni jumpa kawan pula. Lepak kedai kopi pula. Nanti masa lapang pun ngaji pada ain. Macam tu. Tu sebab tak ada masa nak belajar. Sebab masa kita tu kita dah isikan dengan benda-benda lain yang tak wajib. Dosa tu, jangan main-main. Dosa tu. Benda yang tak wajib kita lapangkan waktu. Yang wajib kita tak lapangkan waktu pula. Nanti masa lapang pula lah. Main badminton pandai lapangkan masa. Lepak tepi laut pandai pula. Pergi mancing pandai pula lapangkan masa. Main bola pandai pula lapangkan waktu. Ngaji fardu, ngaji wajib. Mengaji yang wajib tu pula kita tak sanggup lapangkan masa. Hati-hati baiki balik. Tengok balik. Kan kita niat belajar ni supaya Allah tunjukkan kelemahan kita. Biar kita nampak, salah cara aku selama ni. Baguslah tu, dah nampak salah.
Bahayanya tak nampak tak nampak salah tu. Bahaya kita syok sendiri. 5-60 tahun berasa macam betul lah tu. Kita punya pahaman nanti masa lapang mengaji. Nanti masa lapang mengaji. Banyak cantik muka kita. Nampak tak tu kita dipermain-mainkan, ditipu oleh nafsu kita sendiri. Berpuluh tahun kita kena tipu, bye. Bro. Guys. Puluh tahun kita kena tipu, guys. Bukan setahun dua, guys. Kita kata nanti ada masa lapang saya belajar. Nanti ada masa lapang saya belajar. Umur 15 tak belajar. Umur 20 tak belajar. Umur 30 tak belajar. Umur 40 tak belajar. Masih lagi alasan yang sama, nanti masa lapang saya belajar. Nampak tak tu? Bukan dia akan bawa kita sampai ke lubang kubur ke macam tu? Betul Allah Ta'ala kata, hatta zurtumul maqabir. Sampai mati. Kalau Allah tak selamatkan, sampai matilah kita macam tu. Nanti masa lapang, nanti masa lapang, nanti masa lapang, nanti masa lapang, mati. Muju kita-kita ni Allah Ta'ala bagi kesedaran. Muju kita-kita ni Allah kutip, Allah jemput, Allah panggil, Allah bagi taufik, letakkan kita dalam majlis ilmu. Itulah tanda Allah sayang kita. Allah nak tegur kita. Allah nak tunjukkan kelemahan dan kesilapan kita supaya kita nampak yang kita ni salah. Cuba kita bayangkan kalau kita ni Allah tak pilih, duduk dalam keadaan kita syok sendiri tu, rasa macam aku dah betul dah ni, aku dah semayang, nanti ni nak puasa aku puasa pula, padahal tak tahu halal haram pantang larang kita pun tak kerti. Tapi syok sendiri, konon-konon dah beribadat dah, konon-konon dah buat dah apa yang Allah suruh, rupa-rupanya buat dengan cara yang salah. Sebab itulah kita kena rasa bertuah, ya Allah kau pilih aku, ya Allah, terima kasih ya Allah, tak boleh nak bayar. Allah sesat yang kita, Allah tak pilih kita. Duduklah, hanyutlah kita. Dua kecelakaan kita dapat, dua negeri ni celaka. Dua negeri ni dapat kecelakaan. Dunia dapat celaka, akhirat lagi celaka. Celaka kat dunia apa? Kebaikan, kebajikan yang kita buat satu pun tak diterima oleh Allah. Itu celaka dunia dah. Habis masa, buang duit, buang tenaga, macam-macam amal kita buat. Pantang dengar kebajikan, benda baik kita buat. Tapi Allah tak terima. Allah tak terima. Sebab cara buatnya tak cukup syarat. Boleh buat. Siapa kata tak boleh buat? Boleh buat. Siapa kata tak boleh semayang? Boleh semayang. Siapa kata tak boleh puasa? Boleh puasa. Dengan tak belajar, boleh nak puasa, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak berwakaf, nak berzakat, nak bernikah kahwin dengan tak nak belajar. Boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh je kan? Tapi adakah Allah terima? Adakah Allah terima dengan cara buat macam tu? Rukunnya entah ke mana, syaratnya entah ke mana, sah batal pun kita tak tahu. Fikir ni, Allah Ta'ala bagi kita hidup ni, Allah suruh fikir lagi ni. Dah mati tak boleh fikir dah ni kita. Muju Allah hidupkan kita lagi. Boleh sempat lagi lah nak mikir. Tapi dah mikir, dah nampak, tak tahulah bertindak ke tidak. Tu celaka dunia, Allah tak terima amal, padahal kita dah berpenat lelah. Penat lelah lah, pantang dengar benda baik, kita buat. Konon-kononnya Allah terima. Rupa Allah tak terima. Allah celakanya lah kita. Hari kiamat besok celaka lagi. Dengan makna mendapat azab daripada Allah. Jadi dua negeri, celaka dua negeri. Binasa dua negeri. Rugi dua negeri ni. Negeri dunia pun rugi, negeri akhirat pun rugi. Sebab tu kawan-kawan semua, belajarlah. Mengajilah. Jangan risau, Allah tak minta daripada kita rezeki. Selama ni dia yang bagi rezeki. Dia yang bagi rezeki. Jangan risau.
Dalam keadaan kita tak pernah belajar agama pun selama ni Allah yang jamin. Allah yang bagi makan minum kita. Allah yang bagi makan anak bini kita. Jangan kita nampak diri kita yang bagi makan anak bini kita. Fikir, renung, sementara ada masa. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Kalau aku belajar nanti jadi miskin. Dah. Tak. Sekali-kali tidak. Jadi bila lagi? Kita tengok umur kita dah banyak mana dah. Bila lagi kita nak mula? Kita punya tangguh-tangguh tu insya-Allah kita dah berpuluh tahun kita dipermain-mainkan. Dah puluh tahun kita dipermain-mainkan. Insya-Allah aku nak belajar, insya-Allah aku nak belajar. Insya-Allah nanti masa lapang. Insya-Allah dah berpuluh tahun. Cuba ingat balik. Bila mula kita bagi alasan insya-Allah nanti masa lapang ni? Bukan semalam. Bukan minggu lepas. Banyak tahun dah. Belas tahun, silap puluh tahun. Tak mustahil 20 tahun akan datang pun kita akan macam ni juga. Dengan alasan yang sama. Pun kalau ada umur kita 20 tahun lagi. Jadi mari kita fikir, kita ni mukminin, orang yang beriman, yakin adanya Allah, yakin apa yang Allah sebutkan dalam Quran tu, ada hari kiamat, hari pembalasan, ada dosa, ada pahala, ada kala amalnya diterima, ada kala amalnya ditolak. Tu semua kita percaya tu. Kalau tak percaya, kafir. Kalau kita tak percaya, kalau kita sendiri sangsi dengan benda tu, kita sebenarnya bukan orang kita orang kafir. Na'udzubillah. Jadi kita beriman, kita yakin adanya pahala, adanya dosa, kita yakin Nabi bagi tahu ada kala amal bertambah, ada kala amal berkurang, ada kala Allah terima, ada kala Allah tolak. Jadi apa tindakan kita? Allah dah bagi kita macam-macam. Bagi bini, bagi laki, bagi anak, bagi kerja, bagi kenderaan, bagi pangkat, bagi jawatan, bagi sihat. Macam-macam Allah tolong, macam-macam Allah bagi. Ke Allah tak cukup baik lagi dengan kita? Kita nak tunggu Allah buat baik macam mana dengan kita baru kita nak pedulikan apa yang Allah suruh? Kita nak tunggu Allah buat baik macam mana baru kita nak turut apa yang Allah suruh? Apa lagi? Tuhan tak cukup baik lagi tang mana? Kita nak Tuhan bagi kita apa? Baru kita sanggup nak ikut apa yang disuruh. Kita renung, kita fikir. Masa dah tak banyak. Masa kita dah tak banyak. Ni muju kita hujung-hujung umur ni Allah kutip kita. Ibaratnya kalau jalan ni neraka, ibaratnya ni neraka kita dah sampai hujung-hujung ni dah. Selama ni kita jalan khayal, lalok khayal, kita syok sendiri jalan. Konon-konon kita berasa betul dah amal ibadah kita. Dah nak penghujung dah. Allah kutip kita, Allah jadikan asbab. TikTok ni di antaranya asbab. Kita terpanggil nak belajar, nak mengaji. Maknanya kita dah sampai penghujung ni, Allah selamat. Cuba kita bayangkan kalau Allah tak peduli pasal kita. Tak ke kita akan terjun ni? Pun tak nampak lagi baik Allah, kebaikan Allah pada diri kita. Allah selamatkan daripada ni, azab ni, neraka ni yang takkan tertanggung. Allah selamatkan kita, Allah bagi kesedaran. Ibaratnya kalau rumah terbakar tu, kita tengah syok tidur, rumah kita kebakaran, kita syok tidur dalam tu, ada orang kejut, rumah terbakar. Betapa bertuahnya ada orang kejut kita. Cuba orang tak pedulikan kita, tak gentung kita. Jangan main-main. Leka ni, jangan main-main. Leka
ni, kalau Allah tak kejutkan kita daripada leka kita, habis kita. Tak ada seorang pun boleh celikkan kita, sedarkan kita daripada leka tadi. Tidur tadi. Leka daripada matlamat asal kita dihidupkan oleh Allah. Leka. Syok dengan mimpi. Jangan main leka ni. Cerita leka saya teringat lah. Tu mancing dulu Ya bang, saya leka bang. Saya pergi kat pulau. Saya duduk kat ujung batu tu. Masa tu air surut. Duduk casting. Leka Syok. Allahu Akbar. Kalau nak ikut adat ni, memang jalan lah. Tiba-tiba ada orang panggil. Gitu, bang, dapat ikan tak bang? Saya toleh belakang, air dah penuh bang. Saya toleh belakang, air dah penuh. Situ, tempat tu penuh dengan ni, tritip tu batu tajam-tajam tu, macam mana nak seberang tu? Ya Allah, saya kata. Dia kata, bang, dapat ikan? Saya toleh kata, belum dapat. Tengok air dah penuh bang. Ucap lesi bang. Tengok Allah nak selamatkan. Pada akal adatnya, mana datang budak tu tadi? Mana datang budak tu? Dia daripada tepi. Maksudnya, kalau air waktu nak naik, kenapa dia nak datang situ? Kenapa dia nak datang situ? Air naik. Kalau waktu surut tadi, iyalah kan? Ya Allah, kata. Kalau tak habis. Tu kata, kalau tak ada yang kejutkan kita, habislah. Berderau dah. Toleh belakang air dah penuh bang. Saya duduk kat ujung batu tu. Mau tak mau gedah je. Luka-luka lah kaki. Ibaratnya macam tu. Betapa ya Allah, betapa mujurnya. Kau selamatkan kita ni Allah selamatkan, Allah jadikan asbab-asbab, TikTok lah begini dan begitu. Kawan-kawan mengajak dan sebagainya, itu asbab. Hakikatnya Allah yang nak memanggil, Allah yang nak menjemput kita. Sebab sayang. Allah tu terlalu sayang dengan kita. Tak nak kita ni jatuh dalam lembah neraka tadi tu. Dalam keadaan kita syok sendiri. Rasa macam betul ibadat kita. Sebab tu bila kita belajar, kita nampak ni salah. Rupanya salah selama ni. Rupanya ni salah. Nampak tak? Kalau Allah biarkan kita, terjunlah kita dalam sangka-sangka tadi tu. Rupa-rupanya, satu pun Allah tak pandang daripada apa yang kita buat. Sebab kita buat tak ikut cara yang dia suruh. Sebab tu kata, ya Allah. Kalau kita dalam tangan sekarang ni ada 20 juta, tak boleh bayar 20 juta. Dengan pilihan Allah ni, Allah mendetikkan hati kita nak belajar ni, dalam tangan kalau ada 20 juta pun tak boleh bayar. Tak boleh beli tu. Letak 20 juta, minta Allah bagi taufik belajar. Letak 20 juta, supaya Allah timbulkan kesedaran. Tak dapat beli. Tak dapat beli walau kita ada berjuta pun. Ini semata-mata rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Nak bagi tahu rahmat Allah ni tak boleh nak nilai. Petunjuk Allah ni tak boleh beli. Lepas tu kita kena rasa seronok. Seronok, ya Allah, kau selamatkan aku. Seronok ni, ya Allah. Seronok tak orang selamatkan kita? Seronok. Kena rasa macam tu. Ya Allah, seronoknya kau selamatkan aku daripada kelalaian aku, daripada kejahilan aku. Kena macam tu. Kena timbulkan rasa macam tu dalam hati. Nak timbulkan rasa macam tu dalam hati. Mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang istiqamah, sabar dalam belajar. Bila belajar bukan sekadar belajar, Allah akan uji pula. Allah akan uji kita dengan apa yang kita belajar. Allah uji. Baik. Jadi ngaji fiqh, bagi masa masing-masing. Bagi jadual masing-masing lah. Ikut masing-masing, buat jadual. Wajib buat jadual. Ini
Dan ini makna terlebih umum daripada makna ilmu fiqh yang boleh mengetahui dengan dia akan kelakuan mukallaf. Makna kelakuan-kelakuan orang-orang yang diberatkan hukum Allah. Bila kita dah sampai peringkat mukallaf, apa maksud mukallaf? Yang diberatkan hukum Allah. Itu mukallaf. Bukan muallaf. Mukallaf. Yang diberatkan hukum. Siapa yang memberatkan hukum tu? Allah. Siapa yang kena beratkan? Kita lah. Kita yang kena beratkan. Siapa yang memberatkan tu? Allah. Mukallaf. Dan berkata ia pula tidaklah ilmu itu melainkan kerana beramal dengan dia. Ni niat. Niat. Kenapa nak belajar sangat tu? Nak ambil tahu. Sekadar tu. Dah. Nak beramal. Kalau sekadar nak ambil tahu, masih salah lagi dalam niat belajar. Sekadar nak tahu, masih lagi sesat dalam niat belajar. Sekadar nak ambil tahu. Nak tahulah macam mana Islam tu. Okey, tahu dah. Tapi tak amalkan pun. Maknanya salah lagi tu. Sesat dalam niat. Tersesat dalam tujuan belajar. Tersesat dalam tujuan, dalam maksud. Maksud, qasad kita belajar tu sesat. Qasad, yakni tujuan kita belajar sesat. Kenapa? Kerana qasad kita, tujuan kita belajar sekadar nak bukan nak amal. Nak tahu je. Tahu. Rupanya kalau cerita keburukan orang tak kena pada tempat ni, namanya mengumpat, dosanya besar, Allah hapuskan pahala. Tahulah. Lepas tu, selang 2 minit, kau nak tahu tak? Si Anu tu kawan kita tu, bini dia gini-gini. Maknanya tak beramal. Padahal dah tahu dah tadi. Dah tahu. Tu kalau kita niat belajar nak tahu, dia jadi macam tu lah. Dia jadi macam tu lah. Cerita pasal mengumpat, kita tahu mengumpat tu apa akibat dia, kita tahu. Tapi tetap kita akan buat benda yang namanya mengumpat. Sebab niat kita bukan nak beramal. Kita nak tahu. Mana tahulah. Beramalnya tidak. Allah tak akan bagi taufik kita beramal kerana niat kita belajar bukan nak beramal. Niat kita nak tahu. Maka Allah akan bagi kita faham. Kita akan faham lah. Kalau buat ujian, peperiksaan, kita lulus. Sebab kita faham. Tapi kalau dari segi amali, habis. Terlongkop, hauk. Terlongkop hauk. Dari segi amali, terlongkop hauk. Tapi kefahaman, jangan main. Right. Guru kelas siap tanda tangan sekali. Bagi bintang 3. Jangan main. Tapi dari segi amali habis, tolong kop hauk. Fail. Jadi betulkan niat. Walaupun ngaji secara online, tak peduli. Walaupun secara online, tak peduli. Kita dengar dalam TikTok, dalam media, potongan-potongan ceramah-ceramah. Niat belajar, niat nak beramal. Bukan, nak dengar lah Ustaz Wadi cakap apa nak dengar? Nak dengar je. Dapat dengar. Beramal? Tak, sebab bukan niat kita nak beramal dengan apa yang Ustaz Wadi, Ustaz Azhar dan sebagainya nak bagi dalam tu. Tak, niat kita nak dengar. Faham tak benda ni? Sebab tu bila kita dengar benda-benda macam tu, sama ada pengajian macam ni ataupun potongan-potongan kuliah-kuliah tu, nasihat-nasihat yang pendek-pendek tu niat kita bukan sekadar nak dengar, niat nak beramal. InsyaAllah Allah akan bagi taufik. Allah akan bagi pertolongan untuk mengamalkan. Tapi kalau nak dengar, dia cakap nak dengar, nak dengar. Okey. Tu je lah. Jadi niat tu pun penting. Niat ni penting. Kita akan dapat apa yang kita niat. Nabi kata, kau akan dapat apa yang kau niatkan.
Apa yang kau niatkan, itulah yang kau akan dapat. Kau nak apa tadi? Nak dengar? Kau akan dapat dengar. Kau nak beramal? InsyaAllah Allah akan bagi taufik kau beramal. Dia betulkan niat kita mengaji. Orang dengar kuliah, nak dengar je. Swipe. Lepas dengar satu, dengar yang lain pula. Swipe lagi. Swipe lagi. Dengar je lah. Jadi, niat tu penting. Baik. Dan bermula beramal dengan dia itu. Maksud tadi, tidaklah ilmu itu melainkan kerana beramal. Itu satu. Belajar sebab nak tahu dan nak beramal. Sebab kalau nak beramal tak tahu pun tak boleh nak beramal. Nak tahu dan nak beramal lah. Nak faham dan nak beramal. Lagi apa lagi? Dan bermula nak beramal dengan dia. Nak beramal dengan dia dengan ilmu yang kita dah tahu tu macam mana pula? Meninggal yang bersegera bagi yang bertangguh. Meninggalkan bersegera bagi yang bertangguh. Apa maksud dia tu? Meninggalkan bersegera. Jangan tergopoh gapah. Walaupun nak beramal pun jangan tergopoh-gopoh. Kena perhati juga. Kena teliti juga. Sebab ada kalanya syaitan itu mengajak juga kita beramal. Tapi ada perangkap-perangkap, jerangkap, samar yang dipasang situ. Jadi nak beramal pun kena berhati-hati. Dan dikendaki dengan bersegera itu dunia. Tengok dah tu. Meninggal yang bersegera bagi yang bertangguh. Maksudnya meninggalkan dunia. Tu. Dikendaki dengan yang bersegera itu adalah dunia. Dan bekerja-kerja dengan segala pekerjaannya dunia. Apa maksud? Dunia tu apa? Dunia, apa makna dunia? Dah tu. Dunia mana yang kena ambil, dunia mana yang kena buang. Dunia yang tak tolong ibadat kena buang. Dunia yang tolong ibadat kena ambil. Bukan semua kena buang dan bukan semua kena ambil. Boleh faham tak tu? Dunia yang tolong kita ibadat, ambil. Dunia yang melekakan kita, kena buang. Tu maksud dia. Bukan semua kena buang dan bukan semua kena ambil. Tengok, pilih-pilih. Urusan-urusan dunia yang tolong kita dekat dengan Allah, ambil. Jaga baik-baik. Urusan-urusan dunia yang melekakan kita daripada tanggungjawab terhadap Allah, kena buang. Bukan semua kena ambil dan bukan semua kena buang. Itu maksud dunia-dunia tu. Dunia yang kena buang tu dunia yang tak tolong akhirat. Dunia tu yang suruh buang. Dunia yang tolong akhirat kena ambil. Dan dikehendak dengan yang bertangguh itu akhirat. Akhirat ni kan bertangguh. Bukan hari ni buat, hari ni dapat, hari ni mengaji, hari ni dapat faedah daripada mengaji, hari ni berselawat, hari ni juga dapat faedah daripada selawat, hari ni sembahyang, esok dapat faedah sembahyang, hari ni hijrah, besok dapat faedah daripada penghijrahan kita. Dia bertangguh. Lepas mati nanti baru dapat. Pun kalau betul cara buat. Kalau betul cara buat.
yakni syurga dan barang yang padanya syurga daripada pangkat-pangkatnya. Oh, dalam syurga ni ada pangkat, bye. Guys, dalam syurga ni dia ada pangkat. Ingat atas dunia ada pangkat. Orang yang tertinggi di sisi agung, orang yang dekat dengan agung. Itu dunia. Ya, ada pangkat atas dunia ni. Dia orang yang istimewa, yang paling tinggi pangkat di sisi agung, di sisi sultan. Sultan paling tinggi. Dia yang paling dekat dengan sultan. Itu pangkat dunia. Senanglah dia kalau dapat pangkat tu. Senanglah urusan dunia. Senanglah urusan dunia dia. Sebab dia ada pangkat yang tinggi, jawatan yang tinggi di dalam dunia. Tapi setinggi apa pun pangkat jawatan dunia, datang malaikat maut, habis, terlucut habis semua. Terlucut habis semua, jawatan, pangkat habis. Jawatan agung pun terlucut, datangnya malaikat maut, terlucut. Habis. Terlucut, pangkat agung pun terlucut bila datangnya mati. Habis. Jangan lupa di hari kiamat ada pangkat-pangkat yang tertentu di sisi Allah. Yang ni pangkat di hari kiamat ni takkan luntur sampai bila-bila. Mana nak usahakan pangkat tu? Mana nak diusahakan dapat pangkat tu? Pun dalam dunia. Pun dalam dunia ni. Bukan selepas mati. Lepas mati kejadah apa nak buat, dah kerah kaku dah tu. Dalam dunia ni lah juga tempat nak mengusahakan supaya dapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Allah. Dengan makna usaha. Belajar, fahamkan, amalkan seperti yang Allah perintahkan. Waktu senang, Allah suruh syukur. Gunakan kepada benda baik. Waktu susah, Allah suruh sabar, redha, sangka baik. Jadi orang yang macam tu naik pangkat darjatnya di sisi Allah. Makin banyak susahnya, makin banyak sabarnya, makin tinggi darjatnya di sisi Allah. Makin tinggi kedudukannya nanti di dalam syurga. Macam kita tengok dalam dunia ni, tengok orang kaya-kaya. Lalu tepi jalan tengok rumah di lereng-lereng bukit, mewah, megah. Kita kata, terbabas kita masuk gaung. Punya kagum tengok orang hebat hebat punya rumah tinggi-tinggi, tepi-tepi gunung, tepi-tepi bukit. Dalam syurga tu besok ada mahligai-mahligai yang Allah dirikan. Makna yang pangkat tinggi tadi, maka tinggilah tempatnya di dalam syurga. Waktu tu yang bawah-bawah, yang malas-malas, nak kata apa? Dulu kita malas atas dunia ibadat. Menyesal juga dalam syurga besok. Menyesal kurang amal. Kalau aku tahulah macam ni punya dahsyat hebat pemberian Allah dalam syurga. Aku pulun cukup-cukup atas dunia dulu. Tapi dah lambat. Walaupun lambat dah tahu. Ni kan dah tahu. Betul? Ke khayalan ni? Kan kita dah tahu ni. Maknanya dalam syurga tu besok ada kedudukan pangkat yang tinggi di sisi Allah. Itu bergantung kepada sebagaimana kita berusaha atas dunia ni. Ibadat yang kita buat macam mana? Kebersihan hati kita macam mana? Kesabaran kita sehebat mana? Sangkaan baik kita terhadap Allah macam mana? Itu yang menentukan pangkat-pangkat seseorang tu nanti di hari kiamat dalam syurga besok. Orang yang hebat sabarnya, tinggi pangkat. Orang yang pembengis, tak sabar, tak redha, habis.
muflis lah, lekeh lah, hina lah. Tak ada pangkat. Nampak tak? Tu pangkat dalam syurga. Jadi sinilah nak kena usaha, nak jadi orang sabar, sinilah. Nak jadi orang yang banyak sangat-sangat pemaaf, sinilah. Nak jadi orang yang banyak bersangka baik pada orang lain, sinilah tempat ni. Nak jadi orang yang sabar dengan segala kesusahan, kepayahan, sinilah tempat ni. Dah kalau tak di sini, mana? Kalau tak di sini, mana tempat kita nak jadi sabar tadi tu? Mati besok. Mati besok bukan nak sabar dah. Mati besok kena terima balasan. Nanti aku dah mati besok, aku nak sabar lah. Dah terlambat. Nanti aku dah mati, nanti aku nak sabar dengan bini aku. Nak sabar apa lagi, kita dah kena tanam. Bini kita pun dah kahwin lain. Baru dengar cerita adui dah, nampak? Dengar bini kahwin lain, adui yai. Dahlah dulu kita jaga bini kita, punyalah sayang, bagi apa dia nak, lipat baju tengah malam. Bagi apa dia nak bagi, apa dia nak bagi. Kita nak pergi surau, dia tak bagi, kita turutkan. Takut dia merajuk, kita pergi belajar, turutkan. Dahlah dia hidup dengan kesenangan, sebab kita tadi jadi hamba, carikan kekayaan untuk dia. Kita mati dalam kubur, kita kena azab. Mati, kita dalam kubur kena azab. Semayangnya Tuhan tak terima, puasanya tak terima. Dah, waktu dunia dulu, ngebohkan anak bini je. Nampak tak? Dah lah kita kena azab, bini kahwin lain. Lagi azab kita. Tak, sungguh tak? Sungguh. Kita dah mati besok, tahu tak bini kita kahwin lain? Tahu tak? Kalau tak tahu apa kejadah lalu kat kubur bagi salam. Tahu tak? Tahu. Orang mati dia tahu kelakuan anak bini di atas dunia. Faham? Cuma tak boleh nak menyumpah Dapat besok kita kena tanam kubur tepi jalan. Bini kita lalu dengan laki baru ni. Kita kena azab dalam kubur. Jadi hati-hati. Sayang dengan bini, dengan anak, hati-hati. Kena ingat, kita ada tu. Dalam kubur kita nak jawab. Jangan dengan sebab sayang ke anak bini, kita lupa apa yang Allah perintah. Tu maksud yang nak disampaikan. Bukan tak boleh sayang dengan anak bini. Memang disuruh sayang. Tapi jangan memudaratkan diri. Cari duit, cari harta kekayaan, nak bagi kesenangan untuk anak bini, padahal persiapan untuk kita nak terjun dalam lubang kubur kita tak buat. Kita mati besok, kita kena jawab. Bini kita seronoklah dengan harta kekayaan yang kita tinggalkan. Betul? Betul ke tidak? Dah kita nak jawab macam mana tu? Malaikat tanya tentang semayang tak lepas, tentang puasa tak lepas, tentang akidah tak lepas. Nak kata apa? Dah terlambat dah. Dulu atas dunia ulama' dah pesan nasihat, kita kata jadi beringat. Beringatlah. Sebut kan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Ta'limul Aulad, kita dah belajar itu kan. Dia kata kita tinggalkan harta kekayaan untuk orang yang hidup, kita dalam kubur kena azab. Kena azab sebab dulu atas dunia leka nak memberi kesenangan pada orang lain. Dalam kubur kita nak kena jawab. Mereka tak kata, kau yang beli rumah banglo itu untuk bini kau berapa hari tu harga. Jadi tak payah azab lah. Sebab kau ni buat baik dengan anak bini kau. Kau tak semayang, halal lah macam tu.
Kena balon. Kena balon tu. 70 hasta masuk dalam tanah tu. Kena belasah. Bukan cerita dongeng tu. Sungguh. Jadi hati-hati lah kita. Nak balik akhirat ni bukan tempat tiba-tiba dapat seronok dah. Salah langkah, celaka kita. Baik laki, baik perempuan, baik tua, baik muda, baik kaya, baik miskin. Salah langkah, celakalah yang tunggu kita. Bukan kesenangan dah. Sebab tu kita kena belajar supaya kita boleh waspada, hati-hati. Maknanya beringat, maksudnya beringat. Cari-cari duit pun beringat. Oh, ini dah lampau batas ni. Ni sampai tak semayang ni, ini tak boleh jadi ni. Ni sampai Tuhan pun aku tak kenal ni. Nak carikan harta untuk anak bini sampai Tuhan pun aku tak kenal. Tak kena gaya. Sayangkan suami sampai aku pun tak semayang. Tak kena gaya. Supaya tahu, sebab tu belajar. Belajar. Kita semua ni ada banyak salah, banyak silap, banyak dosa. Baik. Jadi syurga tu bertangguh. Daripada pangkat-pangkatnya. Kerana tiada mungkin hendak menghasilkan keduanya. Yakni dunia dan akhirat tu sama sekali kerana keduanya berlawanan. Macam mana nak dapat dua-dua? Dunia segera, akhirat bertangguh. Macam mana nak satukan yang segera dengan bertangguh tadi? Faham tak? Jadi sekarang kena pilih. Sekarang kena buat keputusan. Nak yang mana? Sekarang kita kena buat keputusan. Sekarang kita kena bagi kata putus. Nak dunia atau nak akhirat? Saya nak dua-dua. Tak boleh. Sebab mustahil nak himpun yang cepat dan yang lambat. Faham tak? Fikir lah kita. Nak mana? Nak segera? Ambil lah. Nak kesenangan dunia? Ambil lah. Sekarang kita boleh dapat. Nak enjoy? Sekarang kita boleh dapat enjoy dunia. Nak enjoy, nak seronok. Sekarang boleh dapat. Tapi nak seronok akhirat, tak boleh sekarang. Cuba himpunkan sekarang. Kalau kata boleh. Kalau tak percaya, cuba himpunkan sekarang keseronokan dunia dan akhirat, himpunkan sekarang. Kelebihan dunia dan kelebihan akhirat, himpunkan sekarang. Boleh? Tak boleh. Jadi kena pilih salah satu. Kalau macam tu, tak boleh lah nak cari getah. Siapa pula kata tak boleh cari getah? Sebab tu jangan tidur dalam kelas. Cari getah yang menolong ibadah. Sebab tu jangan tidur. Jadi salah faham lah. Kalau nak pilih akhirat, tak boleh kaya lah macam tu. Siapa pula kata tak boleh kaya? Ada ke cakap tak boleh kaya? Nampak tak? Tu salah faham lah tu, salah faham. Nampak tak? Salah faham ni tentang yang nama dunia, nama akhirat ni, salah faham. Jadi fitnah besar pada diri kita. Dah kalau aku nak cari akhiratnya macam mana aku nak senang pula dah. Faham tak tu? Biasa dengar tak? Apa tak biasa kita yang cakap macam tu? Kita yang cakap macam tu, apa tak biasa dengar pula? Kita yang cakap macam tu. Kalau cari akhirat, tak boleh senang lah macam ni. Siapa pula kata tak boleh senang? Cari kesenangan yang menolong akhirat. Cari kesenangan yang tolong akhirat. Cari harta yang tolong akhirat. Bukan tak boleh senang. Inilah masalah bila kita tak nak mengaji. Orang cakap lain, dia faham kot lain. Lepas tu duk fitnah. Ni bukan apa tak nak belajar ni, nanti buang dunia. Belajar agama dalam-dalam nanti buang dunia. Yang dia faham, bila belajar agama dalam-dalam ni, tak boleh pakai kereta, tak boleh ada pangkat, tak boleh ada jawatan, kena duduk dalam gua, kena bawa unta. Kena pakai baju daripada daun-daun aja jahit.
Pakai guni karung aja, kotak-kotak peti sejuk tu, gam-gamkan, tu. Zuhud, dia faham macam tu. Salah faham, nampak tak tu? Sebab tu suruh mengaji. Masya-Allah, tabarakallah. Mengaji. Dia kata nanti kalau mengaji nanti buang dunia. Buang dunia yang melupakan akhirat. Buang dunia yang melekakan daripada tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Bukan tak boleh kaya. Kaya lah macam sahabat tu. Siapa boleh lawan harta Siti Khadijah? Tapi tengok mana digunakan kekayaan dia. Tengok sahabat Abdul Rahman bin Auf, mana dia habiskan kekayaan dia? Dia miskin ke? Dia kaya. Tapi kekayaan dia menolong akhir. Maknanya bukan tak boleh kah? Itulah bro, salah faham. Guys. Jangan salah faham le. Nampak tak? Bila tak ngaji jadi fitnah. Kita yang memfitnah agama tu. Kita kata agama ni tak boleh bagi kita senang. Bila sebut agama kena jadi miskin. La ilaha illallah. Kenapa kita nak fitnah agama yang macam tu? Inna dina indallahil Islam. Islam ni agama yang terbaik sekali. Satu je. Tak ada yang setanding dengan Islam. Sebab semuanya ada berhimpun dalam Islam. Boleh. Kau nak jadi macam mana? Kau nak jadi jutawan, nak jadi bilioner, boleh dalam Islam. Cuma cara dia. Faham tak? Nak jadi kaya, jangan dengan usaha yang haram. Ini dah, ngaji agama tak boleh kaya. Ngaji agama kena duduk dalam gua. Ni, kita yang bengap. Kita kata orang belajar agama ni bengap. Belajar agama, pemikiran tak terbuka. Pemikiran kita yang kecut ni, faham? Sungguhlah selalu dengar benda macam tu. Sampai ke telinga kita. Belajar agama tak boleh senang. Belajar agama ni tak boleh nak jadi kaya. Kena zuhud. Zuhud tu apa? Zuhud ni tak boleh mewah-mewah lah. La ilaha illallah. Sebab tu suruh mengaji tetapkan masa, jangan nanti masa lapang. Masih lapang. Waktu orang ceritakan benda tu kau tak ada. Sebab waktu tu kau tak melapangkan masa. Ngajilah, ngaji. Ngajilah. Belum terlambat lagi, baik laki, baik perempuan, baik tua. Datuk, Datin, Tan Sri, Puan Sri. Ngaji. Allah selamatkan kita besok. Boleh, kayalah. Senanglah. Tapi semua nanti kalau kita belajar, kalau kita belajar betul-betul, fahamkan betul-betul, harta kekayaan yang ada pada kita tu semua jadi ibadat, jadi akhir. Tak nak. Sekarang ni kalau kita tak mengaji, silap-silap harta kekayaan kita tu jadi dunia je. Makna kita tak dapat ambil faedah daripada kekayaan kita selepas mati, besok tak dapat pun faedah daripada kaya kita. Contoh. Nak bagi contoh. Saya jutawan. Satu dalam Melaka. Jangan main-main. Tapi saya buat macam-macam amal baik. Pantang dengar orang susah, saya pergi cari. Tak payah dengar, saya pergi cari. Tolong orang susahnya, tolong orang sana-sana. Beli hadiah kat orang. Tapi akidah saya entah ke mana, saya pun tak tahu. Agak-agak apa saya dapat? Dapat tak saya ambil faedah daripada kekayaan saya besok di hari kiamat? Tak dapat. Sebab apa yang saya buat Allah tak terima. Boleh faham tak tu? Pentingnya ilmu tu. Dengan ada ilmu dan beramal dengan ilmu, yang kaya jadi mulia, yang miskin pun jadi mulia di sisi Allah. Dengan tak nak belajar agama, miskin pun hina, yang kaya pun hina sisi Allah. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu tu mesti. Ngaji ya. Bukan kena bayar pun. Free aja. Sekarang ni data unlimited, boleh dengar. Dulu bersukat ni. Dulu bersukat nak download pun orang kawan hantar gambar pun ini kelabu-kelabu kan tak download lagi, nampak je kelabu-kelabu kan.
Gambar yang tak penting je. Tak payah dah mula dah. Bazir data je. Ya. Ha. Ini sekarang RM35 unlimited. Kau nak mengaji sampai bila boleh? Free je. Ngaji lah. Tak nak ngaji dengan kita, ngaji dengan orang lain. Ngaji dengan orang yang kita sesuai nak ngaji. Bukan wajib ngaji dengan kita tak. Kita kawan-kawan je. Yang seronok nak lepak santai-santai ngaji dengan kita, mari lah. Tapi bukan ngaji pun kita muzakarah je. Kalau berasa tak sesuai, pergi je. Kita nak jenis guru yang macam mana? Cari lah. Tak sesuai, jangan duduk. Memang dah. Tapi pastikan guru tu tadi yang sesuai dengan kita tu, akidahnya betul, syariatnya betul. Ngajilah. Nak cari yang warak betul-betul lah, cari lah. Masing-masing lah. Sebab tu kita kata kita nak timbulkan kesedaran supaya belajar. Nak belajar tu cari guru. Carilah guru yang kalian sesuai. Tapi pastikan guru tu fahaman dan ajaran dia betul. Jangan cari fahaman sesat pula. Itu. Itu macam ni lah. Itu bukan warak-warak pun. Habis. Mengaji. Rugi kalau tak mengaji. Yang kaya rugi, yang miskin rugi. Yang sihat rugi, yang sakit pun rugi kalau tak ada ilmu. Mengajilah. Kalian sendiri akan dapat rasakan besok benda-benda tu. Cuma sekarang ni tolong ngaji je. Yang lain-lain tu Allah akan bagi jawapan sendiri dalam diri kalian. Okey. Maknanya nak cari akhirat bukan tak boleh kaya. Jangan salah faham, bye. Jangan salah faham, bro. Guys. Geng. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Jangan fitnah agama kita, jangan. Jangan fitnah agama kita sendiri. Jangan. Allah buat elok dah agama kita. Syumul sempur. Jangan kita fitnah kata yang bukan-bukan. Berjahat sangka dengan agama kita, jangan. Kita yang tak faham. Kita yang tak faham. Salah faham. Dan dikehendaki dan bermula akhirat itu kekal selama-lamanya. Tadi. Maknanya siapa yang mengusahakan pangkat akhirat di dunia ni, dia belajar, dia fahamkan betul-betul, dia beramal betul-betul, dia jaga pantang larang, maka matilah dia bawa pangkat tadi tu. Pangkat kedudukan yang tinggi sisi Allah tadi dia akan bawa balik akhir, dan pangkat tu takkan hilang selama-lamanya. Jangan buat main. Tak hilang selama-lamanya. Dekat dunia orang tengok dia biasa je. Rupa-rupanya dia ada pangkat yang afdal di sisi Allah sebab amal dia tadi. Dia orang kaya, nampak dia orang kaya, orang mewah, tapi rupa-rupanya dia ada pangkat yang hebat di sisi Allah. Dia jadi hebat sisi Allah bukan sebab pangkat dia, bukan sebab harta dia, bukan sebab jutawan dia, bukan. Sebab perhubungan dia dengan Allah, sebab hati dia, sebab ketakwaan dia tu. Bukan sebab harta dia. Faham tak? Jadi beruntung tak jadi orang kayanya tu? Beruntung sangat-sangat lah. Dah lah dunia selesa. Orang makan ikan caru, dia makan ikan mas. Makan arawana. Dah kaya. Kaya kan? Orang kaya makan ikan mas je. Kelisa. Kelisa goreng tepung. Maknanya dekat dunia pun dia bahagia. Allah bagi senang, orang lain susah, orang lain sempit rezeki. Orang lain kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, kadang kaya tak jumpa. Cari kotak, kumpul tin.
Dalam hujan bawa anak bini pergi tempat longgokan sampah cari rezeki. Dia senang je duduk dalam duit sampai tak tahu nak buat apa, duit punya banyak, mewah Allah bagi. Tu satu kelebihan dah. Sisi Allah pula Allah kasih dia sebab amal dia. Jadi dua diuntungkan. Tak nak jadi orang kaya, orang mewah yang dah lah dunianya macam tu, akhirat pula jauh lebih selesa daripada tu yang Allah akan bagi dia. Sebab amalannya diterima oleh Allah kerana dia beramal berdasarkan ilmu. Dia tahu pantang larang syarat rukun ibadat. Dia kenal Tuhan dia. Yang miskin pun cuma dia malang dekat dunia. Malang sebab tak dapat mewah macam si kaya tadi. Tapi paling tidak kemiskinan dia tu, kehinaan dia tu seketika hidup saja. Tapi sebenarnya dalam miskin dia ada pangkat yang istimewa di sisi Allah. Dan dia mati bawa pangkat tu dan kekal pangkat tu sampai kiamat, sampai di dalam syurga besok. Jangan jadikan kita sempit atas dunia ni. Dah hina atas dunia ni, harta tak ada. Orang tak, maknanya susah nak belanja. Lepas tu sisi Allah pula tak ada apa-apa. Dua kali bala. Dua kali hina. Jadi usahakan. Sebab Allah sedang bagi kita peluang tu. Bila Allah dah matikan kita, tak adalah peluang tu lagi. Maknanya sekarang ni yang masih hidup ni ada lagi peluang. Yang hidup masih lagi ada peluang. Kucing. Tadi nyau. Kucing pun ngaji. Baik. Kita pun nak sudah dah ni. Nak sudah. Ni. Kucing tu nyau nak sindir. Aku pun ngaji kata dia. Kau manusia takkan tak nak dengar. Jadi bermula akhirat itu kekal selama-lamanya, maka lazimlah meninggalkan yang binasa. Ini nasihat daripada Tuan Pengarang untuk guru ni lah. Lazimkan, makna tak dapat, tidak tinggalkanlah benda yang tak binasa tu, yakni dunia. Mana benda-benda yang tak tolong ibadat, benda-benda yang tak tolong akhirat, jauhkanlah, tinggalkanlah benda-benda tu. Usahakan yang bersifat kekal. Usahakan. Pastikan kalau nak kaya yang menolong ibadat. Kalau nak mewah, pastikan mewah yang tolong ibadat, yang tolong akhirat. Bukan mewah dalam keadaan leka, lupa kepada Allah. Tu jangan. Mewah macam tu jangan. Kaya macam tu jangan. Yang binasa kerana mengambil yang kekal, maka sayugialah bagi seorang manusia bahawa tiada lupa ia daripada yang pertama, mengenal dirinya yang lemah dan papa dan binasa. Tak apa tidak. Kita ni kena selalu ingat dalam kepala otak kita. Sekaya apa pun, walau dia raja sekalipun, dia kena ingat benda ni. Walaupun dia raja, walaupun dia sultan, dia kena ingat benda ni. Dia kena sedar, tahu dan yakin yang dirinya lemah. Mana tanda lemah kita? Kita tak boleh nak menahan usia kita. Nak muda tua juga akhir. Nak kuat lesu juga akhir. Tu. Ke tak nak ngaku lagi yang kita lemah? Kalau hebat, tahanlah umur kita. Tahanlah umur kita. Tahanlah sihat kita supaya duduk dalam sihat aja. Tahanlah diri kita daripada jumpa satu masalah. Mana kuat kita? Cuba kita fikir. Jadi
Lemah ke kuat kita? Lemah itu. Tak nak masalah, datang juga masalah. Allah nak bagi tahu, nak suruh kita sedar yang kita lemah. Sebab kita ni tak percaya, tak ngaku kita lemah. Macam-macam Allah bagi nak suruh sedarkan kita ni lemah, tapi tak nak ngaku juga lemah kita. Nak buat begini, dapat benda lain. Nak begitu, dapat benda lain. Nak lupakan sesuatu, teringat juga itu. Awet dulu. Teringat awet dulu. Dah tak nak ingat dah. Datang dia teringat. Itu lemah, nampak tak? Lemah. Cuba nak ingatkan nombor telefon dia. Boleh nak ingat. Lemah lah bang. Bro. Tunggu kali. Lemah. Lemah kita. Benda yang kita nak lupakan tak boleh lupa, benda yang kita nak ingat tak boleh ingat. Tu semua dalil lemah tu. Allah nak suruh kita ngaku yang kita lemah. Kita tak nak juga ngaku yang kita lemah. Sombong juga, berasa hebat juga, berasa kuat juga. Ni. Itu yang pertama, kena selalu ingat, tanamkan dalam kepala otak kita dan hati kita, kena ingat. Siapa pun kita, walaupun kita billionaire, walaupun siapa kita tak peduli, kaya, miskin, tua, muda, pangkat, jawatan, kena ingat. Kita ni lemah. Harta siapa bagi? Allah. Pernah tak dulu sebelum kita lahir atas dunia kita minta jadi orang kaya? Tak pernah. Tapi Allah bagi. Maknanya kalau dia bagi, dia boleh dah. Apa hebat itu. Kaya kita pun dia bagi. Bukan kita buat sendiri kaya kita tu. Yang kedua, mengenal barang yang memberi manfaat akan dia daripada ibadat-ibadat dan taat-taat. Ini nombor 2 kita kena tahu. Apakah benda-benda yang memberi manfaat kebaikan akhirat untuk kita. Dan kita kena kenal ibadat-ibadat dan taat-taat yang diperintahkan oleh Allah. Kita kena tahu, Allah suruh apa? Apa yang Allah suruh atas diri aku. Kena tahu benda-benda tu. Bukan semayang je. Macam-macam. Sebab tu suruh mengaji. Kalau tak mengaji, yang kita tahu semayang je Allah suruh kita. Padahal banyak lagi yang Allah suruh. Allah suruh pemaaf. Allah suruh sabar. Allah suruh tawakal. Allah suruh redha. Yang kita tahu Allah suruh semayang je. Puasa. Raya. Banyak lagi yang Allah tak suruh. Sebab tu suruh belajar. Supaya kita belajar ni, kita boleh tahu apakah taat-taat yang Allah suruh. Kita ni suruh taat apa. Kalau tak belajar kan kita tahu 5-6 benda je. Padahal banyak lagi ketaatan yang Allah suruh. Yang Allah suruh. Bila kita tak tahu, kita tak boleh nak buat. Padahal benda tu Allah suruh Allah suruh buat, tapi kita tak tahu nak buat macam mana. Kita tak tahu benda tu Allah suruh, macam mana kita nak buat? Tu nombor 2. Yang pertama tadi, ingat diri kita lemah. Papa, miskin. Papa, kedana kita ni, muflis. Semua yang ada pada kita ni semua pinjam, barang pinjam. Nyawa kita pinjam, tubuh kita pinjam, kerangka kita pinjam. Cover set pinjam. Body pinjam. Semua dia. Bumper tak bumper pinjam semua. Pinjam semua. Laki Allah bagi pinjam. Bini Allah bagi pinjam. Anak Allah bagi pinjam. Kawan Allah bagi pinjam. Sungguh pinjam semua. Tak ada yang hakikat yang kita punya dah. Semua betul lah tu.
Kita ni apa sebenarnya? Apa? Yang ada ni bukan kita punya. Suara ni pun bukan saya punya. Penglihatan ni pun bukan saya punya. Semua milik milik Allah. Kawan-kawan, milik Allah. Allah bagi pinjam. Sebab tu ada kawan-kawan datang, ada kawan-kawan pergi. Pinjam. Kesenangan, pinjam. Sebab tu ada kala senang, ada kala susah. Sihat, Allah bagi pinjam. Kebahagiaan, Allah bagi pinjam. Tapi kita lupa ngaku kita punya juga. Nak ngaku juga milik aku. Itulah masalahnya. Allah suruh sedar yang kita dapat ni pinjam. Yang ada pada kita ni pinjam. Tapi kita lawan. Kita kata ni milik aku. Sombongnya. Lupanya kita. Dan satu lagi kita binasa. Mana dia orang dulu-dulu yang hebat-hebat, yang kuat-kuat? Binasa. Firaun, Namrud, Ad, kaum Ad ni, yang boleh yang pahat gunung buat rumah. Habis. Kuat, hebat, dahsyat teknologi dia. Yang kaya pun binasa, yang kuat pun binasa. Binasa habis. Binasa. Kalau yang hebat-hebat macam tu binasa kita, yang jauh lebih kecil kerdil ni lagilah. Nak bandingkan dengan Nabi Allah Adam 70 hasta tinggi tu. Kita binasa. Apa yang kita ada binasa. Ilmu kita binasa. Sihat kita binasa. Kedudukan kita binasa. Penghargaan orang pada kita binasa. Sayang orang pada kita binasa. Tohmahan orang pada kita binasa. Masalah hidup kita atas dunia ni binasa. Semua benda ni sekejap. Sekejap binasa. Mengekalkan barang yang memberi manfaat akan diri daripada ibadat dan taat-taat. Kita kena kenal. Dan habis. Dan mengenal pula barang yang memberi mudarat daripada yang keji-keji dan yang jahat-jahat pada dunianya dan akhirat. Dan satu lagi kita kena tahu, apakah benda yang memberi mudarat pada kita, sama ada mudarat atas dunia ataupun mudarat selepas mati besok di hari kiamat ataupun dalam kubur besok. Apa yang akan memberi, apakah sebab-sebab yang akan memudaratkan kita besok? Kena tahu supaya boleh kita elakkan diri kita, supaya kita boleh jaga diri dan anak bini kita. Sambil-sambil pesan ke kawan kita daripada mudarat ni. Sebab kalau buat ni, nanti kita akan dapat mudarat dunia ataupun akhirat. Jadi kita kena belajar lah. Dalam ilmu tu nanti dia cerita macam-macam lah. Ada lah benda tu dalam ilmu nanti. Bila belajar nanti, kalian akan Allah bagi tahu apa benda yang memberi manfaat, apa benda yang akan memudaratkan kita. Maka mencapai ia akan barang yang memberi manfaat. Jadi bila dia nampak yang ni memberi manfaat dunia dan akhirat aku, yang ni memberi mudarat dunia dan akhirat aku. Jadi dah nampak. Bila dah belajar dah nampak. Tu terpulang lah. Kalau waras, ambil yang mana? Kalau tak gila lah, tak gila. Dah tentulah ambil yang manfaat dunia dan akhirat. Kalau tak gila. Kalau gila, ambil yang memberi mudarat. Betul Allah sindir. Adakah kau tak berakal? Allah Ta'ala kata. Adakah kau tak berakal? Makna kau buat benda yang memudaratkan diri kau sendiri. Kita langgar perintah Allah, kita zalim atas diri kita. Kita langgar perintah Allah, kita tak peduli apa yang Allah suruh, sebenarnya kita sedang menzalimi diri sendiri. Betul Allah tanya, adakah kau tak waras? Kau mudaratkan diri kau sendiri, adakah kau tak waras? Adakah kita tak waras? Kita sendiri yang memudaratkan diri kita sendiri. Ibaratnya kita ambil tukul besi, kita ketuk-ketuk jari kita sendiri. Adakah kita tak waras buat benda macam tu? Pandai pula kita kata bodoh ni. Kalau kita tengok orang buat macam tu,
Kata-kata apa bodoh buat perangai macam tu. Bodoh orang je kita perasan. Bodoh bengap kita tak nampak. Sungguh kalau orang buat benda-benda macam tu kita kata bodoh yang buat perangai tu. Ni kita tak peduli perintah Allah ni, bukan sehabis-habis bodoh. Kita tak pedulikan langsung apa yang Allah suruh. Bukankah sehabis-habis bodoh tindakan kita tu memudaratkan diri kita? Kita sendiri tempah tiket untuk dihumbankan dalam azab Allah. Kita sendiri yang usahakan, sedangkan Allah bagi kita kewarasan. Jadi kita fikir-fikir, renung-renung. Dalam majlis ilmu ni lah kita nak fikir benda macam ni, kawan-kawan. Kalau tak duduk dalam majlis ilmu, mustahil kita nak fikir tentang benda-benda macam ni. Baik kita cerita fikir tentang duit, tentang kaya, tentang hobi masing-masing. Betul? Itulah mujulah. Mudah-mudahan cukuplah sekadar itu. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita manfaat daripada hadir mengikuti majlis ilmu. InsyaAllah marhaban ya Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan yang berkah majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita yang zahir dan yang batin. Ibu bapa kita, ibu bapa mentua kita, anak bini kita, suami, anak beranak, adik-beradik, sepupu sepapat, ipar duai, kawan-kawan semua masuk, tak terkecuali. Yang lama, yang baru, yang baik, yang tak baik dengan kita, semuanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jinakkan hati kita, jinakkan nafsu kita yang sentiasa liar daripada ibadat. Mudah-mudahan Allah jinakkan nafsu kita yang liar dengan ibadat. Supaya dia jinak. Dia tak lari dengan apa yang Allah suruh, dan tak pergi kepada benda yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah cabut, Allah buang rasa seronok buat dosa dan maksiat dalam hati kita. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat malam-malam bulan yang mulia sisi Allah ni. Mudah-mudahan Allah cabut rasa seronok buat dosa, rasa seronok buat maksiat. Sebab buat dosa maksiat ni, nisbah kita ni ada kemanisan. Sebab tu kita payah nak buang. Benda mana, benda seronok, kita payah nak buang. Dan benda tu pun Allah yang jadikan. Betul tak? Kita kan kita beriman kan, kita ngaji tauhid macam mana? Segala-galanya itu daripada Allah. Maka kita minta dengan belas kasih sayang Allah, dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW, dengan berkat doa ibu bapa kita, dengan berkat doa alim ulama, orang soleh-soleh, mudah-mudahan Allah cabut buang rasa seronok dalam hati kita buat benda-benda haram. Kalau sebelum ni kita buat benda haram dengan seronok, dengan happy, dengan rasa tak berdosa, dengan rasa tak bersalah, mudah-mudahan Allah cabut perasaan seronok tu, Allah tukarkan dengan rasa benci dengan dosa, rasa bersalah dengan dosa, rasa takut dengan dosa, mudah-mudahan. Dan Allah Ta'ala gantikan. Kalau sebelum ni ibadat kita rasa tak seronok, bila tak seronok kita tak nak buat, mudah-mudahan Allah gantikan dengan rasa seronok nak buat apa yang Allah suruh. Kerana seronok buat ibadat tu di antara rahsia seseorang itu istiqamah. Istiqamah mana dia boleh tetap buat benda tu selalu. Sebab seronok. Bila seronok dia akan ulang-ulang. Nak buat lagi. Kita ni, muka kita ni, saya ni bukan istiqamah dalam ibadat dan istiqamah dalam maksiat. Istiqamah tapi dalam maksiat, bukan istiqamah dalam taat. Istiqamah dalam maksiat sebab nisbah kita ni, nisbah saya ni, maknanya dapat kemanisan maksiat. Sebab tu istiqamah buat maksiat. Ibadat tak istiqamah sebab jemu.
jemu, berat, meluat, menyirat, menyampah. Lemau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan dengan rasa seronok buat ibadat. Dengan insya-Allah mudah-mudahan kita mohon dengan belas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan malaikat-malaikat yang hadir ni mengaminkan doa-doa kita. Kita yakin seperti mana yang Nabi sebut, sesungguhnya mana-mana majlis ilmu itu dikerumuni oleh para malaikat yang sangat banyak. Mudah-mudahan dengan kita meluahkan doa-doa dan hajat-hajat ini, mudah-mudahan dapat keberkatan daripada para malaikat yang hadir mengaminkan. Mudah-mudahan. Kalau nak ikut amin kita ni banyak hijab. Lidah kita yang sebut amin ni banyak dosa. Lidah ni lah juga yang minta amin, yang ucap amin. Lidah ni lah juga yang kutuk keji orang. Lidah ni lah juga yang sumpah serenah orang, yang fitnah orang, yang ngumpat orang. Lidah ni juga yang kita nak minta Allah tolong kabulkan. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahan para malaikat yang hadir, mudah-mudahan mereka mengaminkan doa-doa kita. Mudah-mudahan segala doa, hajat yang tersirat, yang baik-baik untuk kita sisi Allah. Anak bini kita juga ada hajat, suami kita juga ada hajat yang baik-baik, isteri kita juga ada hajat yang baik-baik, adik-beradik kita ada hajat yang baik-baik, ibu bapa kita ada hajat yang baik-baik. Mudah-mudahan seandainya benda tu baik untuk kita dunia akhirat, moga dikabulkan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi taufik oleh Allah untuk bersungguh-sungguh belajar, mengaji, sabar, istiqamah, bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan walaupun benda tu tak ada pada diri kita, tapi kita harap Allah kurniakan kepada kita hati yang baik, hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk mengamalkan segala ilmu yang telah diberi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan anak keturunan kita daripada terikut pahaman-pahaman yang sesat, lagi menyesatkan, yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara diri kita, ahli keturunan kita sampai ke kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang sihat, yang sakit diberi kesihatan oleh Allah, kesembuhan oleh Allah, khususnya penyakit hati. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Begitulah juga yang sakit zahir, mudah-mudahan diberi kesihatan, kesembuhan oleh Allah. Seandainya itu yang terbaik untuk kita di sisi Allah. Kalau seandainya sakit itu yang terbaik untuk kita di sisi Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kesabaran dan sangka baik kita kepada Allah dengan ujian yang diberi oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat yang datang dan bala yang datang kepada kita ni menjadi sebab kita menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak lupa saudara mara kita di Palestin dan di mana-mana yang sedang dizalimi oleh orang-orang kafir harbi, mudah-mudahan diberi bantuan, pertolongan, kemenangan, kejayaan, perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka dapat menjalani ibadah Ramadan dengan aman, dengan tenang, tanpa ketakutan, tanpa kerisauan. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki mereka. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Selamat rehat. Selamat berehatlah kawan-kawan. Kenapa dengan akaun Mak Melaka tak tahulah malam tadi, tapi ni dah okey kot. Dah okey rasanya. Saya dah ada jawab kuis tu. Saya terpost ada satu konten tu, saya terpost 2 kali ya. Saya terpost konten tu 2 kali. Jadi abang tu lah kena ni, tapi dah okey dah ni. Dah okey dah rasanya. Okey dah. Okey dah. Abang Jess. Baik. Hujan lebat sana insya-Allah.
budak kampung, Nur Saslinda, Abang Jasri, Ida, Kak Ana, Azman, Z, Marisha, Bibi Sunita, daripada Bibi Sunita. Ida, siapa lagi ni kawan kita ni yang baru-baru salam kenal lah. Syahrul, Bai, Nurhatiyah. Mana kawan kita yang ni ada tak? Diorang ada masuk tak? Yang tak datang malam ni ada masuk tak dalam live tadi? Tak nampak diorang. Dah lah tak datang, tak nak ikut kelas online pula diorang ni. Oh. Baik. Zaitun, Kak Zaitun. Siapa lagi? Nur Aslina, siapa lagi? Siapa lagi ni kawan-kawan kita? Abang Zaid ada, Abang Zaid. Masya-Allah. Wah. Mori. Ada Mori pula, Zabat. Jemput Mori Sama-sama S Jubaidah. Bang, rumah dia tak ada? Rumah dia tak ada? Rumah dia? Tahu saya tak on. Siapa lagi ni kawan-kawan kita? Ahmad Syahril. Banyak tau. Bagi-bagi lah. Makan sesama. Ni apa ni nama ni? Cedawan je nak sebut macam mana nama Cedawan? Dia letak gambar. Zalim. Haryanti, siapa lagi? Masya-Allah. Apa lagi kawan? Terima kasih S. La haula wala quwwata illa billah. Syarul, terima kasih Abang Syarul belanja capati. Keti canai. Daripada mana? Mailah sembang-sembang. Mailah sembang, kelas dah habis dah. Mailah bro, sembang alai. Apa lah. Janganlah sombong. Cewa. Mailah sembang. Tak ada kawan kita tak ada ni. Diorang tak masuk ni, diorang takut kena invite tu. Ni kotak. Kak Ana, Azman, terima kasih Azman. Belum raya lagi dah bagi ampau Azman, masya-Allah. Jemput makan kawan-kawan ni. Kawan-kawan, jemput makan ni apa nama ni Apa nama ni? Keripap Samosa. segitiga bermuda. Keripap segitiga bermuda. Abang Jas, mai Abang Jas. Abang Jas kat mana Abang Jas sekarang? Mailah sembang. Alahai. Mailah sembang. Apa lagi? Makanlah. Boleh bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mailah sembang, kenal-kenal. Ni Syifa ni daripada Singapura kan? Ni kawan Azman. Syifa ni daripada Singapura kalau tak silap. Ni daripada mana Mailah sembang. Alahai. Apa nak segan-segan. Kita kan kawan je kat sini. Bismillah. Apa tu? Tu saya belum minum lagi bang. Jap. Kau banyak-banyak siapa nak habis ni? Memang dah sejuk kan? Wah, melekat. Boleh bang, boleh je. Mailah sembang. Alahai. Main jemput makan ni Kak Ana. Abang Zaid belanja apa tu? Anak kucing Baik. Z Marisa. InsyaAllah fi amanillah fi hifzillah. Ni siapa Hani ke kuih bermuda. Kuih bermuda tak apa, jangan kuih bermadu. Alhamdulillah. Gula-gula kapas tu bila nak makan? Siapa yang ikut kelas minggu lepas kan ada kawan yang kita ajak masuk live kan, budak tu yang buat niaga gula-gula kapas tu. Yang Pontian kelas. Malam ni yang Pontian kelas. Masya-Allah. Sifat terima kasih. Soalan lipat baju. Indonesia. Kak Ana. Daripada Indon, masya-Allah.
Boleh mana Indon? Ya riba. Ni kawan kita kan, siapa yang ada ikut kelas malam kelas kat sini minggu lepas? Kenal tak ada brother-brother yang saya invite dalam grup? Minggu lepas tak datang tu kan? Saya kata malam ni denda datang mengaji bawa gula-gula kapas. Dia dah bawa. Jangan lupa tekan beg kuning Gula-gula kapas ni bawa balik. Nampak tak? Dapat gula-gula kapas ngaji. Dapat gula-gula kapas geng. Denda dia tak datang mengaji minggu lepas, dia buat gula kapas, dia buat gula kapas, dia tak mengaji minggu lepas. Malam ni kita suruh dia bawa gula kapas. Gula-gula kapas. Kalau tak duduk besar macam ni, RM1 je. Sekarang macam ni dia RM1. Macam mana nak baca ni? Macam mana nak eja ni? Cotton candy. Dia speak English. Cotton ke? Cotton candy. Lebih kurang bunyi, lebih kurang Syarul. Ada gula-gula kapas lah dia bagi. Kopi kenal lah. Ustaz jumpa Empat. Cotton candy. Ni kawan kita buat. Ada beg kuning tak? Tak boleh? beg kuning tak ada. Tak ada beg kuning Jadi kalau post, dia orang penyek. Tak ada post. dia tak boleh post Kalau macam ada orang order, saya nasib baik lum puasa kalau tak boleh bazar. kalau ada majlis ke, boleh. Nanti insyaAllah kalau kat pondok ada program nanti aku panggil. Ustaz dia makan, kena makan dengan ni. Kenapa? Ni jodoh dia. Punya lah. Boleh buat macam ni. saya pun terpengaruh Ustaz. Saya bulan 5 ni dah nak berlangsung. Saya tu beli. Ni apa? Apa barang? Ali dia tongkat. Ali Kalau dah bagi orang lain, tongkat sendiri lah. Tongkat Ali dia. Kalau Pak Ustaz makan itu roket. Okey. Yang Pak Ustaz makan tu roket. Ni nama dia roket. Dekat Indonesia panggil roket ke? Masya Allah. Saya makan roket mana ni? Bulan ini. Roket nama ni. Ke yang ni? Yang ni kot. Ni karipap ni. Kat sana panggil roket. Kuih roket bukan. Apa tu? Tu yang lagi dimakan. ni lah kuih karipap ni. Roket. Abang beli kat mana roket ni bang? Belakang rumah je? Ada 2 orang buat tarifah, lepas tu kita goreng sendiri. Mana roket frozen ni? Roket frozen. Lain macam makan roket. Dari kecil mana buat tu? Itu sebelah tu. Boleh lah. Bagus Padu, inci dia padu. Ini sedap lah. Buka oksigen. Inci dia sedap, padat, tak pedas sangat. Okey lah. Beg kuning lah. Beg kuning. Dia tak ada, beg ni ada. Begnya apa buat? Dia tak ada beg. Gula-gula dah tak tepi je mak. Beg. Laju lah, kau pandai. Orang lipat laju, tak lipat. Ni Bibi Sunita ni daripada mana? Akak Bibi daripada Indonesia ni dia daripada Indo juga Ke duduk di Malaysia ni, Sifa dengan siapa lagi? Siapa kawan-kawan kita daripada Indon? Azman. Sungai Besar Selangor. Rizwan. Nama tak apa. Sihat Aziz Ibrahim. Jila. Kuih roket. Kuih roket. Kalau yang ni panggil apa? Ni tadi. Indon panggil apa Indon? Ni kekabu bantal. Bukan. Apa ni? Lupa nama dia. Alus mitai. Gula kapal. Bukan. Ada nama dia. Orang kampung panggil alus mitai.
Orang pandang dulu. Awan-awan apa lupa. Oh, sana panggil gula-gula. Sana panggil gula-gula abang. Bukan lidi. Macam farm fair selalu ada. Habis tu sekolah kan dulu kan dijual di TV kan. Buka bumping. Awan nano. Wah. Awan-awan macam awan-awan. Oh. Bila awan ke awan Awan nano ah. macam awan Tu dia orang cakap awan nano. itu awan betul aku. Apa suri? Awan ada. Awan nano. Alah. Takkan dia orang nak tipu, dia orang mengaji. Takkan dia orang nak tipu, dia orang ni orang mengaji. Takkan dia orang nak tipu, dia orang kata awan nano dah. Oh, saya selasa. Jangan lain dekat Dia dia. lain dari Senin. Besok dah tak boleh lagi lah. Selasa. Dia Senin cara. Dia berapa jam boleh tahan ni? Ni dari Senin besok. Kalau boleh Lah. jangan Betul lah, ini panas ah. Yalah. Oh sebab dia cair dia akan Dia satu, saya satu. tak perlu sorry. Azman kau tak habis-habis Azman patah perut terima Azman. Tanya dua ini. Ha boleh lah masuk dalam kereta lah. Masuk dalam kereta awan nano ni. Dia bunyi. Awan nano ni masuk dalam kereta. Awan nano. Okey kawan-kawan semua insya-Allah terima kasih banyak-banyak yang kongsi rezeki yang mengaji yang terutama yang join kelas terima kasih. Selamat puasa semua insya-Allah selamat puasa semua. Tapi bukan besok lah satu hari lagi. Kalau bahasa Jawa sawang-sawangan. Sawang-sawangan nama dia. Tu? Sawang-sawangan. Sawang lah. Sawang. Sawang-sawangan. Jadi berapa lama boleh tahan ni? Beli? 3 tahun tu. Kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 1 hari setengah. Oh. Dia kecil. Gantungan cuaca lah. Bukan cuaca kalau dalam plastik. Dia kalau dalam bekas ada talam. Oh. Dalam plastik ni je. Kalau Okey sahabat ni. macam dekat lama. Okeylah jumpa lagi. Selamat rehat semua. Barakallahu fikum. Selamat rehat. Dalam rahmat Allah selalu kalian semua dalam jagaan Allah selalu sentiasa. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapat jumpa lagi. Okey, esok lusa insya-Allah. Okey, terima kasih semua Terima kasih semua banyak-banyak. Jazakumullahu khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah bang, saya tak nak dah. Assalamualaikum semua jumpa lagi insya-Allah. Barakallahu fikum. Dah. Dah jom. Selamat berpuasa semua insya-Allah bro kaca mata. Sama-sama kita. Idul panggil arum manis. Harum manis? Arum manis. Ada manis ada satu lah. Harum manis. Arum manis. Harum cimani. Arum manis. Arum manis. Itu ni mangga. Dia punya nama kan? Yang kuliah kita ada hal macam biasa. Penambahan tu ada apa? Penambahan Biasa 2 kali seminggu kan. hari tu tahun lepas Tahun lepas minggu sekali. Oh sebelum tu 2 kali. nanti tengok macam mana. Kita tak beritahu lah kuliah. Saya tengok pada orang rumah Ustaz tengok jadual macam tu. Itulah malam Isnin sini. Malam Selasa kat Kuala. Malam Rabu dekat Bidara Palma. Oh, ada bulan puasa. Oh, jalan juga. Malam Selasa kat Kelubung. Jadi semua kelas macam biasa je kan? Ada tambahan. Yang tak ada payah keladi, payah lebar. Lepas maghrib kan. Lepas maghrib. Yang kelas lepas isyak lah kan. Yang semua yang kekal tu kelas lepas isyak lah kan. Kecuali Bidara Palma. Bidara Palma akan lepas maghrib. Bidara Palma Siang ada. siang kuliah duha macam biasa. Kuliah zuhur macam biasa. Kuliah subuh macam biasa. Lepas maghrib ada. Lepas maghrib. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ni kan? InsyaAllah. Awak kerja je dalam tu kan? Betul.